Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan satu isu yang semakin hari membimbangkan masyarakat kita, iaitu gejala rokok elektronik atau vaping dalam kalangan pelajar. Baik, sebelum kita menyentuh lebih mendalam berkenaan dengan isu ini, mari kita melihat sedikit pengenalan berkenaan dengan vape. Vape atau rokok elektronik adalah salah satu penghantar nikotin elektronik yang dikenal kerana dapat membantu pecandu rokok tembakau untuk berhenti daripada merokok. Baik, jadi mereka mengatakan dengan beralih dari rokok ke vape, secara perlahan mereka belajar untuk berhenti merokok. Namun hakikatnya, kedua-duanya mendatangkan kemudaratan kepada diri. Baik, seterusnya, vape mula diperkenalkan pada tahun 2015 dan melalui zaman-zaman kemuncaknya pada tahun 2016. Yang ketiga, melalui kajian daripada American Lung Association, didapati bahawa terdapat beberapa zat-zat kimia beracun yang ditemukan pada vape atau rokok elektronik, antaranya propylene glycol, nikotin, bersinogen, acrolein, diethylene glycol, kodium dan kesemuanya merupakan bahan kimia yang berbahaya. Baik, yang seterusnya dipersilakan awangku. Baik. Pengguna vape di Malaysia adalah terdiri daripada pelbagai latar belakang umur, pendapatan, status sosial dan pendidikan. Kita dapat tengok vape sekarang ini menjadi trend terutamanya di dalam masyarakat Malaysia. Dan pada tanggal 21 Disember 2015, Muzakarah Khas Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia telah memutuskan bahawa penggunaan vape adalah haram. Hal ini kerana vape dikatakan memudaratkan kesihatan. Kira-kira 300,000 pelajar sekolah di seluruh negara didapati terjebak dengan penggunaan vape, yang mana dari jumlah tersebut 250,000 terdiri daripada pelajar lelaki dan 50,000 pelajar perempuan. Baik, seterusnya. Baiklah, untuk kajian lepas, terdapat dua kajian yang telah kumpulan kami pilih. Yang pertama daripada George Chong dan timnya pada tahun 2020, iaitu mengatakan di dalam dapatan kajiannya, punca utama remaja terlibat dalam masalah vape adalah disebabkan keinginan untuk mencuba sesuatu yang baru yang tidak pernah mereka lakukan. Sedia maklum, remaja ni dalam lingkungan umur dalam fasa yang mana mereka suka mencuba perkara baru dan mencabar diri mereka sendiri. Dan seterusnya, kajian daripada Wang pada tahun 2019 yang mengatakan menurut National Youth Tobacco Survey, sebahagian kecil pelajar sekolah menengah yang melaporkan menggunakan e-cigarettes iaitu rokok elektronik melonjak dari 12% pada tahun 2017 kepada 28% pada tahun 2019. Penambahan peratusan ini adalah sebanyak 16% pada masa yang singkat. Perkara ini sepatutnya tidaklah dipandang remeh oleh semua pihak. Baiklah, seterusnya. Okey, seterusnya adalah isu masa berkenaan dengan vape, di mana isu semasanya adalah vape tidak sesuai rawat ketagih rokok, di mana saya jumpa di Metro TV, di mana penggemar rokok elektronik ataupun vape dia menjadikan isu berhenti merokok ini sebagai punca untuk terus berhisap untuk menghisap vape. Walau bagaimanapun tiada kajian tepat mengenai dengan isu ini. Dan sebahagian besar penggemarnya mendakwa bahawa vape ni tiada kesan kepada kesihatan seperti rokok yang dipenuhi nikotin dan bahan toksik. Untuk menjawab isu ini, wawancara bersama dengan pengarah UMCare, Pusat Komuniti dan Kemampanan Universiti Malaya UM, Prof. Madya Dr. Amin Siddiq Aminuddin. Soalan yang telah ditujukan adalah, adakah vape sesuai dirawat ketagihan merokok? Prof. Madya Dr. Amin Siddiq memulakan jawapan beliau dengan menunjukkan contoh seorang kanak-kanak seawal usia 10 tahun ketagih menghisap rokok elektronik. Dan dengan jawapan itu, mereka Prof menjawab tidak, kerana dari segi falsafahnya untuk merawat orang yang ketagihan merokoknya, dia sendiri perlu berhenti menghisap rokok, dan penggunaan rokok elektronik ini berbeza dengan ubat gantian untuk merawat ketagihan yang sedia ada. Prof juga menyebutkan bahawa peranti ini boleh mendatangkan kesan nikotin yang agak tinggi dengan tahap kandungannya sama dengan rokok. Nikotin ini mempunyai bahan ketagihan, di mana apabila kanak-kanak ataupun remaja apabila mereka menggunakan rokok elektronik ni, maka mereka akan ketagih kepada nikotin pada usia muda. Keburukan sama dengan rokok yang biasa. Walau bagaimanapun, penggunaan rokok elektronik ni dia turut didedahkan dengan penggunaan kepada penyakit seperti hepatitis, di mana penyakit ni dikenali sebagai penyakit kuning. Dan soalan yang terakhir adalah, adakah ia selamat berbanding rokok
Jawapannya tidak. Dan adakah ia selamat 100%? Jawapannya tidak. Seterusnya. Okey, seterusnya pengaplikasian teori dalam menerangkan isu vape. Teori yang pertama iaitu teori tingkah laku, humanistik, psychoanalytic dan trait personality. Mengikut Gordon 21, beliau menyatakan bahawa masalah tingkah laku yang berlaku dalam kalangan pelajar pada peringkat global mempunyai kaitan dengan keganasan dalam masyarakat. Beliau juga menyatakan bahawa media massa memainkan peranan dalam masalah ini kerana terlalu bebas memuatkan berita mengenai masalah seks, pembunuhan dan keganasan situasi rumah yang tidak stabil. Kemudian mengikut Hyman pada tahun 1997, beliau mengatakan bahawa perasaan, pemikiran dan kepercayaan adalah yang dipelajari. Oleh itu, tingkah laku dan sesuatu perkara yang dibentuk melalui pengalaman. Jadi antara cara yang terbaik untuk membentuk tingkah laku pelajar adalah dengan menyelami perasaan dan pemikiran pelajar melalui unsur nasihat dan perbincangan. Jadi daripada teori ini, kita dapat simpulkan bahawa masalah vape dalam kalangan pelajar adalah disebabkan pengaruh luar seperti rakan sebaya yang selalu mengajak melakukan kemungkaran dan juga media massa yang selalu menayangkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Seterusnya. Okey, seterusnya kita melihat kepada teori Albert Bandura, yang mana kalau kita lihat di gambarnya, di atasnya nombor 1 individu, nombor 2 persekitaran, nombor 3 berkaitan dengan tingkah laku, yang mana itulah secara umumnya berkenaan dengan teori Albert Bandura yang merupakan pemerhatian terhadap sosial. Okey, Albert Bandura ni adalah salah seorang psikologi. Menurutnya, manusia secara semula jadi belajar melalui proses peniruan atau pemerhatian, iaitu dengan cara melihat orang lain melakukan sesuatu perkara. Okey, yang mana kita boleh relatekan teori Albert Bandura ni dengan isu vaping ni di kalangan pelajar, mengenai dengan isu vaping di kalangan pelajar semakin meningkat disebabkan pelajar tersebut melihat pelajar lain melakukan vaping ni dan meniru rakan sebayanya. Itulah salah sedikit berkenaan kaitan teori Albert Bandura ini dengan vaping di sekolah. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya solusi bagi isu gejala rokok elektronik ataupun vaping. Okay, antara pihak yang bertanggungjawab bagi menangani masalah ini iaitu pihak berkuasa ataupun kerajaan, pihak sekolah ataupun ibu bapa. Okey, seterusnya pihak berkuasa ataupun kerajaan. Apakah tindakan yang boleh mereka lakukan? Yang pertama, pemantauan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu MCMC, iaitu memantau penjualan yang berleluasa terutamanya di media massa. Yang kedua, melalui kawalan penjualan yang di mana pihak KPDN HCP sepatutnya memantau penjual yang menjual rokok elektronik ini kepada individu terutamanya di bawah umur. Yang ketiga, melalui tindakan undang-undang di mana pihak KPDN HCP ataupun pihak berkuasa tempatan perlu mengambil tindakan undang-undang yang serius seperti menarik lesen ataupun menyaman terus penjual tersebut. Okey, seterusnya melalui penampalan poster di mana pihak Kementerian Kesihatan Malaysia boleh menyebarkan poster kesedaran di media sosial dengan memberi pendedahan berhubung larangan membeli dan bahaya penggunaan bahan itu terutamanya dalam aspek kesihatan. Seterusnya, pihak berkuasa tempatan perlu mewajibkan penjual mempamerkan poster kesan vaping di premis serta larangan menjual kepada individu di bawah umur. Seterusnya. Okey, seterusnya adalah daripada pihak sekolah. Jadi, pihak sekolah perlulah membuat pemeriksaan yang pertama iaitu dengan pihak pentadbiran dan guru yang berkaitan ataupun guru disiplin perlulah melakukan pemeriksaan secara berkala ataupun mengejut terhadap pelajar. Yang kedua adalah sesi kaunseling, iaitu guru membantu pelajar melalui sesi kaunseling individu. Yang ketiga adalah hukuman dan amaran, iaitu pihak sekolah berbincang dengan ibu bapa di sekolah, seterusnya memberikan surat amaran kepada mereka. Seterusnya adalah daripada ibu bapa. Jadi ibu bapa, peranan ibu bapa adalah dengan menjadi suri teladan ataupun menjadi contoh yang baik terhadap keluarga. Yang keduanya adalah ibu bapa perlu memantau aktiviti anak-anak
ataupun pergerakan anak-anak di rumah. Yang ketiga, ibu bapa juga perlu menghadkan wang perbelanjaan mengikut kadar keperluan harian mereka. Dan yang terakhir adalah ibu bapa perlu meluangkan masa bersama anak-anak mereka di rumah. Okey, secara kesimpulannya masalah pengambilan rokok elektronik dalam kalangan pelajar bukanlah suatu masalah yang baru di negara kita. Tabiat ini adalah gejala yang membimbangkan semua pihak, terutamanya ibu bapa dan guru apabila ia melibatkan golongan pelajar tidak kira sekolah rendah maupun sekolah menengah. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha yang berterusan. Oleh itu, pihak yang terlibat seharusnya berganding bahu dan tidak berputus asa dalam mendidik generasi muda untuk tidak terjerumus ke dalam gejala ini. Sebagai seorang guru maupun bakal guru, sememangnya kita tidak dapat melenyapkan kegiatan ini. Akan tetapi, usaha yang berterusan dalam menggembling tenaga dalam membendung masalah ini haruslah diteruskan. Okey, sekian daripada kami. Terima